بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومي في الدارين آمين. Berkata pengarang kitab, tajuk nusyus. Nusyus bermakna derhaka. Isteri nusyus bermaksud isteri menderhakai dan tidak mentaati suami sebagaimana yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Ibnu Faris berkata, isteri nusyus bermaksud menderhakai suaminya. Firman Allah SWT, wallati takhafuna nusyuzahun, dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan derhaka, yakni nusyuz. Surah An-Nisa ayat 33. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita merapatkan syukur kepada Allah SWT dengan izin dan limpah rahmatnya dapat kita bertemu lagi dalam membicarakan satu daripada cabang ilmu dalam Islam ini, iaitu fiqh munakahat ataupun bab fiqh yang bersangkutan dengan nikah kahwin. Dan pada malam ni kita masuk kepada satu tajuk yang disebut sebagai nusyus atau penderhaka. Jadi tajuk nikah kahwin ni dah selesai. Bab proses nak nikah tu kita dah selesai. Kita masuk kepada tajuk-tajuk sampingan, tajuk-tajuk yang berkait rapat dengan hal-hal munakahat ni juga. Dan di samping itu juga saya minta maaf lah kerana pada malam ni suara kurang, audio kurang memuaskan sikit, batuk. Baik, tajuk kita nusyus yang kita ambil daripada buku kitab fiqh manhaji daripada mazhab Imam Syafi'i. Adapun nusyus itu maksudnya derhaka, itu semua orang tahu. Dan nusyus itu derhaka yang berkaitan dengan suami isteri, rumah tangga. Kalau derhaka pada pemerintah, derhaka pada sultan, derhaka pada kerajaan, itu lain pula istilah ni. Bukan nusyus. Dan nusyus ini juga diambil daripada firman Allah SWT daripada surah An-Nisa ayat 33, yang Allah firmankan sebagaimana saya baca tadi, wallati takhafuna nusyuzahunna, dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan nusyuz, yang derhaka. Maknanya perkara ini biasa berlaku dalam rumah tangga. Derhakanya seorang isteri pada suami itu biasa berlaku, walaupun keadaan itu tidak dikendaki, walaupun keadaan itu amat sangat nak dielakkan lah. Tetapi keadaan itu kadang-kadang berlaku. Jadi apa hukum nusyuz ni? Hukumnya tak lain tak bukan, memang nusyuz ni hukumnya haram, hukumnya berdosa besar, dan ia termasuk dalam kategori dosa besar. Suami, isteri yang derhaka pada suami termasuk dalam kategori apa itu dosa besar. Seorang isteri semasa dia belum kahwin, ketaatan dia kepada kedua ibu bapa dia, kena taat. Menderhaka kepada kedua ibu bapa dosa besar. Apabila dia sudah berkahwin, sudah menikah, maka ketaatan dia adalah kepada suami dia. Maka menderhaka kepada suami itu termasuk dalam kategori dosa besar. Ini berdalil kepada hadis Rasulullah sendiri. Ada banyak hadis, cuma kita ambil beberapa daripadanya. Salah satunya disebut dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a rajulun imra'atuhu ila firashih falam ta'tihi fabata 'udban 'alayha la'anatha al-malaikatu hatta tusbih." Jika seorang lelaki mengajak isterinya ke tempat tidur, salah satu daripada ciri nusyuz, bukan ini je lah, isterinya tidak datang dan suami tidur dalam keadaan marah, maka malaikat akan melaknat isteri tersebut sehingga subuh. Ini salah satu ciri nusyuz, iaitu apabila suami berhajat pada isteri, suami pun ajak, nyata suami tu ajak, marilah kita tidur. Tapi isteri mengelak, isteri menolak,
Dan dalam keadaan itu suami pula rasa marah. Suami pula rasa marah. Kalau suami tak marah tak apalah. Awak tak sihat ke? Dan bila tak sihat tu ada alasan. Kalau suami tak marah tak ada apa. Tapi bila dalam keadaan suami marah, maka berdosalah si perempuan tersebut, si isteri tersebut, sehinggalah dilaknat oleh para malaikat sehinggalah subuh. Kemudian tu bagaimana nak mengelakkan nanti akan kita bincang. Di antara hadis yang lain pula Rasulullah sebut dalam riwayat Ahmad, tadi itu riwayat Bukhari, Muslim, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la tu'addil mar'atu haqqa rabbihi hatta yu'addal haqqa zawjihi. Ini kebalikan tadilah. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, Rasulullah bersumpah. Maknanya benda ni benda penting. Seorang isteri tidak menunaikan hak Tuhannya sehingga ia menunaikan hak suaminya. Macam saya katakan tadilah, si isteri, si perempuan apabila dia masih bujang, ketaatan dia adalah kepada kedua ibu bapa. Redha Allah itu adalah redha kedua ibu bapa. Tetapi apabila dia sudah bersuami, maka redha suami itu akan menjadi redha Allah. Redha Allah itu bergantung pada redha suami. Maka si isteri kena sentiasa menjaga suaminya supaya sentiasa redha kepada dia. Kerana ada disebut pula dalam hadis yang lain, kita lompat sikit. Idza batat al-mar'atu hajiratan firashan zawjiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbih. Bukan itu. Ayyumal faratin matat wa zawjuha anha radin dakhala al-jannah. Hadis lain mengatakan, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, iaitu mana-mana perempuan yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya redha kepadanya, suka kepadanya, redha kepadanya, dia akan masuk syurga. Perempuan ni masuk syurga cukup senang syarat dia. Disebutkan dalam hadis lain, yang maksudnya perempuan tu nak masuk syurga 3 sebab je. Pertama, sembahyang. Kalau tak sembahyang tak gunalah. Apa-apa bab pun dalam Islam ni, kalau tak sembahyang tak ada faedah penghidupan kita. Kerana di akhirat besok, awalama yuhasibu as-salat. Perkara pertama yang akan dihisap nanti sembahyang. Orang tu baik macam mana pun, hebat macam mana baca Quran pun, hebat macam mana dermawannya pun, kalau tak sembahyang, tak sembahyang ni termasuklah dalam kategori tak sembahyang, tak menunaikan sembahyang. Tapi sembahyang dalam keadaan sembahyang yang tak sah, dikira tak sembahyang juga. Dengan itu sembahyang kita ni jangan kita sembahyang macam mana kita belajar masa tadika dulu. Sembahyang ni sentiasa setiap masa kita kena upgrade. Kita kena sentiasa kaji balik. Kita kena ambil tahu selalu bab sembahyang. Mana selama hari ni aku dah buat silap, perbetulkan. Kena cantik, makin cantik, makin cantik. Janganlah kita sembahyang macam umur dah 40 tahun contoh, yang kita belajar masa tadika dulu. Yang ustazah ajar masa tadika itu yang kita praktikkan sampai umur 40 tahun. Sampai umur 50 tahun tidak ada peningkatan, ataupun dikira tak sembahyang juga tu. Dan juga disebutkan juga yang tak sembahyang tu sebagaimana dalam dalam surah Al-Maun, orang yang lalai dalam sembahyang, tidak memenuhi hak sembahyang. Itu berbalik kepada perempuan tadi. Perempuan yang sembahyang, perempuan yang berpuasa, dan perempuan yang taat pada suami. 3 syarat juga cukup. Mati dia tu Allah tengok di akhirat tu sembahyang ada, tengok taat, tafadhali masuk syurga. Baik. Bagaimana nusyuh ni boleh berlaku? Kenapa nusyuh ni boleh berlaku sedangkan dia tidak kita kehendaki? Sedangkan kita bila dah nikah tu kita mengharapkan rumah tangga kita bahagia, sentiasa aman damai, sentiasa suami dan isteri senyum-senyum selalu, tidak ada problem, tidak ada masalah. Tetapi kenapa dia berlaku? Dia berlaku, kata pengarang kitab, di antara sebabnya, isteri itu dikira derhaka terhadap suami apabila dia tidak lagi taat dan engkar terhadap suaminya. Apabila berlaku ciri-ciri dia dah tak taat dengan suami dia. Apabila berlaku ciri-ciri dia dah ada bangkangan terhadap suaminya, berlaku ciri-ciri apa yang suami dia buat dia tak setuju. Dengan sebab itu dari satu sudut, minta maaf lah orang perempuan, dari satu sudut nampaknya orang perempuan ni kena banyak berkorban jugalah, berkorban perasaan dalam hal rumah tangga, kerana nak mengharapkan satu status namanya ketaatan. Ketaatan tu mahal.
mahal di sisi Allah, nilai dia tinggi. Jadi nak mendapatkan ketaatan tu, pengorbanan tu perlu. Banyak menekan perasaan lah. Mungkin ada perkara-perkara, ada situasi-situasi keadaannya yang tak ngam dengan suami. Suami nak A, isteri nak B. Jadi isteri banyak berkorban lah. Dan suami kata A lah, nak buat macam mana? Walaupun bolehlah dicadangkan, saya cadangkan abang, saya nak yang B. Tengok pada suami pula. Contohnya isteri keluar rumah tanpa alasan yang mana sabar, suka dia nak keluar rumah. Ini disebut dalam lafaz ta'liq. Dan bila dihuraikan termasuklah juga di antaranya tanggungjawab isteri kepada suami. Yakni isteri tidak keluar rumah dengan cara sewenang-wenangnya, tanpa ada sebarang alasan yang mana sabar. Tapi tidaklah maksud di sini setiap kali nak keluar rumah, nak telefon suami, nak minta izin suami. Dia nak masak, nak ambil daun pandan kat luar rumah. Dia pun minta izin suami. Abang nak keluar, nak ambil daun pandan. Dah ambil daun pandan, masuk balik rumah, nak pergi sidai tuala pula, minta izin lagi. Masuk rumah, kemudian nak pergi apa lagi? Nak pergi betulkan kain penyidai, minta izin lagi. Jenuh lah, pening lah suami. Setiap kali keluar nak minta izin. Jangan keluar je lah, kata suami. Tu suami membengak. Tapi minta izin kepada perkara-perkara yang besar, kepada perkara-perkara yang sepatutnya minta izin. Kalau suami tak ada di rumah, suami kat pejabat, telefon lah. Abang, petang ni, tengah hari ni saya nak pergi shopping. Ada kawan nak ajak pergi shopping. Suami kata, tak boleh, saya tengah hari ni nak balik. Janganlah pergi. Kena korbankan hati tu. Minta maaf lah dengan kawan. Masya Allah, Cik Gayah minta maaf dah saya, suami saya tak benarkan dia nak balik. Suami kata, tak apa, pergilah. Pergi dengan siapa? Dengan Gayah, dengan Rahmah, dengan siapa lagi? Tak apa. Suami kata dengan jiran, pergilah. Bolehlah pergi. Ada alasan dan ada keizinan, alasan yang menasabah. Nak pergi keluar, nak pergi beli keperluan rumah tangga. Itu tak apa, itu tidak termasuk dalam nusyuz. Kemudian contohnya lagi, pergi bermusafir tanpa kebenaran atau dengan keredaan suami, walaupun musafir itu ibadat. Dalam hal ini ada jugalah khilaf para ulama. Bagaimana perempuan yang nak pergi melakukan haji, ataupun nak melakukan umrah, ataupun perempuan yang nak pergi belajar. Pada asasnya tak boleh jugalah. Pada asalnya kena minta izin juga pada wali kalau dia belum kahwin dengan kedua mak bapak. Kalau dia dah kahwin, dia kena minta izin dengan suami. Saya nak belajar ke sekian tempat. Suami kata tafadhali. Bolehlah. Kalau suami kata tak boleh, tak boleh. Tapi di sini ada khilaf sikitlah dalam perbincangan yang lebih panjang. Dia tengok kepada keperluan. Kalau dia perlu kepada belajar tu juga, tapi suami tak bagi, maka dia boleh pergi tanpa izin suami. Walaupun suami tak pergi, dia tak berdosa. Dia tidak dianggap nusyuz. Itu tengok dia panjang lagi lah. Dia panjang lagi huraiannya. Tapi secara asasnya begitu. Tidak boleh seorang perempuan tu yang berstatus isteri keluar rumah, walaupun nak bermusafir, nak melakukan ibadat ataupun nak menuntut ilmu, melainkan kena izin suami. Alangkah bahagianya rumah tangga kalau suami isteri sendiri keluar pagi-pagi subuh dengan kuliah subuh. Suami pergi dengan kuliah subuh, berjemaah masjid, bawa isteri sekali. Itu keluarga yang bahagia. Suami isteri yang bahagia, suami isteri yang menempah kunci syurga. Itulah yang terbaik. Dan lagi contoh, isteri tak buka pintu bila suaminya balik rumah, dan ataupun supaya suaminya buka pintu rumah supaya suaminya boleh masuk, suaminya tak dapat masuk. Adalah satu-satu perkara yang dia meradang. Jadi suami balik, dia dengar cerita, kata suaminya dapat cerita daripada kawan-kawan ataupun dapat cerita daripada orang lain. Kata suami dia jumpa suami dia berjalan dengan perempuan lain. Sakit hati dia. Walhal itu baru cerita orang. Itu pun satu hal juga. Ataupun dia baca WhatsApp, dia tengok pula gambar, suami dia berpegang tangan dengan satu orang perempuan lain. Entah isteri dia, mana tahu. Dia dah kahwin lagi satu. Jadi isteri pun memendam perasaan, marah. Jadi bila suami balik, ketuk pintu, bagi salam, tak nak buka pintu.
tak ada jawab salam, itu juga termasuk dalam nusyus. Atau suami memanggil isterinya, panggil yang atau nah daripada luar, tak juga dijawab-jawab, dia membatukan dirinya di dalam, itu juga termasuk dalam nusyus. Dan membuat halnya sebenarnya dah terlangkau. Atau yang menghalang suaminya daripada menyetubuhinya tanpa alasan yang sebut tadilah. Dia menolak kemahuan suami kecuali ada alasan munasabah seperti sakit, ataupun wajib pula tolak kalau dia datang bulan. Itu kerana dia bersama kerana bersama dalam keadaan haid itu haram. Itu boleh dia tolak. Tak boleh bang. Kita tak boleh bersama malam ni sebab saya datang bulan, sebab saya dalam kotor. Suami pun naklah faham, jangan suami pula mendesak juga. Itu suami yang berdosa. Ataupun yang lainnya diberi contoh lagi, dengan membuat hal, buat perangai lah dengan suami, dan lain-lain, buat perangai, minta itu, minta ini, tarik muka masam, tarik apa tu, macam-macam lah. Itu semua tu dalam kategori yang dinamakan nusyus. Itu perkara-perkara bagi seorang perempuan yang dah ada status isteri, hendaklah jaga sungguh-sungguh supaya perkara itu tak berlaku, kerana dia merosakkan terutama isteri yang solehah. Dia dah sudah dapat mendidik diri dia menjadi seorang solehah, tiba-tiba solehah dia tu dia rosakkan dengan nusyus dia kepada suami. Jangan sekali. Ini tak berlakulah pada orang-orang lama. Tapi orang baru ni itu kita juga perlu belajar. Orang baru ni, jadi orang lama yang dah berpengalaman dalam keadaan tertentu, elok juga memberi nasihat kepada orang baru. Orang baru ni kadang emosional. Cara mengatasinya macam mana? Cara mengatasi nusyus ni, apa yang disebutkan oleh pengarang kitab ni, iaitu suami juga kena main peranan lah. Jangan suami pun keras gitu. Disebut itu jika isteri menunjukkan tanda-tanda nusyus, seperti tidak melayani suami, kemudian bermasam muka, ada tanda. Suami balik, ketuk pintu, tak nak buka pintu, ketuk juga dia pun buka. Tengok muka pun masam semacam. Sebelum itu isterinya orang yang lemah lembut, muka manis, sentiasa 24 jam tersenyum. Tapi hari itu balik-balik masam pula muka dia. Ada sesuatu tak kena. Atau bercakap kasar. Suami cakap 2-3 patah, dia jawab sepatah je, dengan cakap yang kasar. Itu dah ada tanda-tanda nusyus lah tu. Yang luar daripada kebiasaan, suami digalakkan memberi peringatan berdasarkan Al-Quran. Suami pun kena main peranan lah, memberikan peringatan, bukan warning. Bukan maksud ni warning, kamu ni nusyus kan, ini berdosa, haram, masuk neraka. Lagi terkedulah hati kawan. Tapi suami kena main peranan, tengok muka masam, macam ni nampak hari ni, ada apa-apa ke? Ada ke yang tak kena? Apa yang abang ada buat? Abang ada buat silap ke ni yang? Kenapa hari ni yang muka masam ni? Tak baik tau. Kena gitu lah. Kena suami kena main peranan lah sikit, pujuk balik isteri tu. Dia dah tahu isteri dah melakukan satu nusyus, maka nusyus ini haram, termasuk dalam dosa besar. Jangan dibiarkan isteri melakukan dosa besar, seolah-olah macam perkara lain jugalah. Kalau anak-anak kita ke orang lain yang nak melakukan satu dosa, kita cuba halang. Jadi peranan suami itu menghalang isteri daripada melakukan dosa besar, nusyus dosa besar. Jadi pujuk-pujuk dulu. Apa yang tak kena, apa yang tak cukup, jom kita pergi shopping, jom kita pergi ke restoran nasi Arab, makan nasi Arab tengah hari ni, yang tak payah masak begini. InsyaAllah lah, anulah sikit, berserilah sikit muka dia. Jadi nusyus tu hilang lah. Di samping itu ingatkan dengan ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi tentang dibenci oleh syariat, dibenci oleh agama tentang nusyus. Jangan yang tak baik macam ni, berdosa tu. Janganlah terus herdik, janganlah terus marah. Ini apa macam ni? Perangai tak sudah buat perangai ni. Daripada dulu sampai sekarang, walaupun hari itu dia buat. Silap sikit je muka masam, silap sikit je muka masam.
Ini memang masuk neraka betul. Jangan gitu. Remuk hati dia. Maka bertambah nusyuz dia lagi. Tentang kewajipan yang telah ditentukan oleh Allah. Dan bergaul dengan baik. Jika saya tidak bermuasyarah yang ma'ruf dalam lafaz, itu kalau wilayah lah. Kalau Selangor boleh bukan macam tu je dalam lafaz taklid. Jika saya tidak bermuasyarah yang ma'ruf. Muasyarah yang ma'ruf tu maknanya suami kena layan isteri baik. Dia punca pada suami. Janganlah suami sendiri kasar. Bila suami kasar, itulah yang menimbulkan unsur-unsur nusyuz. Suami kena banyak tolak ansur. Suami sebagai ketua dalam keluarga, suami pun kena banyak beralah. Sebenarnya suami pun kena banyak berkorban. Jangan harapkan isteri berkorban. Walaupun pada asasnya isteri kena banyak berkorban. Tetapi kena sama-sama lah. Take and give. Sama-sama. Maka bergaul dengan baik. Dan mengiktiraf kedudukan suami, dan juga suami mengiktiraf kedudukan isteri. Kita masing-masing, suami manusia, isteri pun manusia. Ada benda-benda baik, ada benda-benda tak baik. Ada benda-benda bagus, ada benda-benda silap. Itu kita dalam penghidupan. Cantik apa yang dituliskan oleh pengarang. Jadi kita kena tolak ansur lah. Bila keadaannya tu nampak isteri itu ada ciri-ciri nak nusyuz, ada ciri-ciri nak menderhaka kepada suami, suami kena pandai ijaz. Kena suami ijaz. Suami juga digalakkan mengingatkannya dengan sabda Rasulullah yang disebut tadi. Kalau isteri itu, yang hadis saya baca awal tu lah, mana-mana perempuan yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya redha, dia akan masuk syurga. Janganlah bawa hadisnya itu. Bila isteri menolak kemahuan suami, dia laknat oleh malaikat, masuk neraka. Janganlah pakai hadis itu, walaupun itu pun hadis. Tapi bawa lah hadis yang mujuk yang kalau yang ni taat, kalau mati dalam keadaan itu masuk syurga tau. Kena senyum selalu dengan suami. Tapi keadaannya, jika peringatan tu dah sebut, sudah dipujuk, sudah cakap baik, suami dah senyum melirik, dah bagi pujukan, dah bagi tawaran, jom kita makan kat restoran ke, jom kita pergi KFC ke, jom kita pergi kedai emas ke, beli cincin ke, beli gelang ke. Tak juga makan, asam juga lagi, kasar juga lagi, keras juga lagi cakapnya. Maknanya ada benda tak kena lah. Maknanya dia terus juga dalam keadaan nusyuz. Maka di kita ke itu, bila nusyuznya itu telah jelas, maka barulah suami boleh melakukan tindakan. Maka barulah suami boleh bertindak. Bertindak apa? Bertindak apa yang disuruh oleh syariat. Bukan bertindak mengikut kemahuan dia. Bukan bertindak mengikut apa yang dia fikirkan sewajarnya. Kau ni aku dah cakap baik dah. Dah pujuk begitu, begini dah tujuk, masam lagi, pang bagi sebiji. Bukan gitu. Bukan gitu cara dia. Tapi cara yang ditunjukkan oleh syariat, yang pertama, kata syariat, bila isteri terus menunjukkan sikap derhaka dia, nusyuz dia, muka masam lagi, tak nak bercakap lagi. Kalau bercakap pun kasar je, menengkingnya. Tindakan yang pertama, kata syariat, kata agama kita, hendaklah dia tidur berasing. Malam tu jangan tidur dengan isteri. Jangan tidur tu bukan sebab apa, simbolik. Sebagai satu hukuman indirect kepada seorang perempuan, seorang isteri yang nusyuz kepada suami. Jadi seorang isteri yang kalau faham agama, dia faham lah tu. Bila malam ni suami tidur kat luar, tak nak tidur dengan dia, itu sebagai satu hukuman. Hukuman. Kita pun tak nampak macam mana katakan hukuman. Sudah isteri tu masa tu tengah bengang dengan suami, suami duduk tidur tempat lain, lagi elok lah kata isteri. Lagi bagus lah. Bukan dari sudut itu. Walaupun isteri kata lagi bagus, aku tengah menyampah tengok dia. Tapi pengasingan itu disuruh oleh agama kerana ada hikmah di sebalik itu. Kalau dalam kitab yang besar-besar lagi, yang panjang lagi, akan dihuraikan lah. Baik, itu yang pertama. Lepas itu apabila keadaan macam tu, kadang-kadang setengah isteri emosi dia lain pula. Bila suami itu tidur berasingan dia rasa, memang dia rasa bersalah. Memang dia rasa lain macam sikit. Rasa sebelah kosong. Dia tidur seorang je. Rasa berjauhan. Rasa terusik hati dia.
Itu pada keadaan asal dia. Tapi berbezalah kalau ada perempuan-perempuan yang memang hati dia keras sungguh, tengok suami di sebelah tak ada, biar padan muka dia. Itu dalam keadaan lain lah, ada tindakan seterusnya pula. Jadi bagi suami, bila selepas pada isteri pula rasa dia rasa keseorangan. Selepas pada tindakan itu, isteri menunjukkan ketaatan, dia insaf, dia minta maaf pada suami, maka suami hendaklah memaafkannya. Berbaliklah dia kepada isterinya. Jika isteri itu mentaati suami, itulah yang sebaik-baiknya, kata pengarang. Itulah perkara yang terbaik. Suami isteri ini mesti dalam keadaan damai selalu. Tak boleh ada kata apa Piramli nyanyi, sedangkan lidah lagi tergigit, sepatutnya tak usah gigit. Jangan gigit lidah tu. Dia dah bagi khidmat mengeluarkan perkataan. Kenapa gigi perlu gigit lidah? Tapi kadang-kadang tak sengaja. Kerana tak sengaja tu kenapa? Kerana kita rakus dalam makan. Bila makan tu terlampau rakus sangat, atau bercakap terlampau banyak sangat, popek-popek, itu yang lidah tergigit tu. Tapi kalau boleh jangan gigit lidah tu. Jadi maksudnya situ, kalau boleh sebaik-baiknya dalam penghidupan rumah tangga, jangan ada sedikit pun pergeseran. Kena manis selalu. Rumah tangga ni satu nikmat besar yang Allah kurniakan kepada pasangan suami isteri. Jika isteri terus dengan nusyuznya, dalam keadaan tu macam saya kata tadi lah, isteri dah tidur seorang, dia pun kata padan muka, eloklah. Itu maknanya dia meneruskan juga nusyuznya. Suami hendaklah memukul isterinya dengan pukulan yang mendidik. Maka tindakan yang kedua, isteri kena pukul isteri dia. Wajib pukul isterinya. Tapi bukan pukul mengikut kehendak suami, bukan pukul mengikut apa yang suami rasa patut. Ambil tongkat sebatang, pang, bagi kat pinggang, patah pinggang dia. Ataupun ambil penyapu, batang penyapu tu, dia geram sangat, dia dah tidur di luar, dia tunggulah isteri dia panggil, abang marilah masuk, lega lah. Tapi duk tunggu, tak juga panggil-panggil. Dia pun, suami pun jadi bengar. Dia pun ke dapur, ambil penyapu, batang penyapu tu, pergi serang isteri, pom, dia bantainya isteri dia setengah mati. Bukan begitu keadaannya. Tetapi hendaklah dipukul dalam keadaan maksud dia tu mendidik suami. Apa hal kau ni? Pek bagi sikit. Apa hal terus macam ni, terus macam muka ni, pak bagi. Apa hal terus ni cakap kasar-kasar ni? Pukul dia. Pukul yang tidak menyakitkan, langsung tak sakit, tapi pukul tu mendidik. Pukul tu sebagai isyarat menunjukkan yang suami itu dah sampai peringkat marah tahap yang kedua. Peringkat marah tahap yang kedua. Kalau isteri ni seorang yang beragama, belajar, dia fahamlah tu, dia sudah menderhaka. Tapi kalau isteri tak faham-faham juga, wallahu alam, tu tengok cerita lain pula. Suami boleh memukul isterinya dengan pukulan mendidik, pukulan yang disertai dengan kasih sayang. Bukan isteri je, pukul anak pun macam tu. Bila anak buat sesuatu yang tak kena, kita pun ambil, kita bedal dia, pukul kasih sayang. Jangan pukul geram, jangan pukul kita belasah dia sampai patah riuk, sampai anak tu masuk hospital. Itu silap-silap zaman sekarang. Dia adukan kepada polis, si bapak pula jadi mangsa pula. Mula anak jadi mangsa, kemudian bapak jadi mangsa, dan berlaku penderaan. Itu itu pukul dalam kategori penderaan. Tapi ini pukul dalam pukul kasih sayang. Tidak, dengan syarat tidak menyakitkannya, tidak mendera, tidak melukakan, dan tidak mematahkan tulangnya. Pukul yang bersyarat. Macam cerita Nabi Allah Ayub. Ada disebutkan cerita yang mana Nabi Allah Ayub tu, sebagaimana kita maklum, dia diuji oleh Allah SWT dengan penyakit. 7 tahun dia menanggung penyakit. Tetapi di sini kita kena betulkan sikitlah. Ada orang kata dia sakit sampai berulat-ulat, keluar ulat daripada anak. Itu sebenarnya tidak benar. Itu adalah satu pembohongan. Bahawa para nabi itu diberi Allah sakit. Tidaklah sakit itu sampai menjijikkan masyarakat, menimbulkan rasa jijik kepada orang ramai, kerana dia ada peranan untuk berdakwah. Kalau orang jijik dekat dia, macam mana peluang dakwah dia terhalang. Jadi penyakit itu sakit dia tanggung, sakit
sakit teruk yang macam manusia biasa lain sakit. Sakit kulit yang biasa sakit kulit lah. Bukanlah sampai ada setengah tafsir ataupun ada setengah kata-kata sampai berulat, jatuh ulat daripada badan. Itu pembohongan tu. Itu tak benar. Banyak tuan-tuan guru mengatakan begitu, itu tak benar. Jadi isterinya yang disebut sebagai Rahmah dah mula rasa bosan penghidupan dengan Nabi Ayub yang dah 7 tahun menderita sakit. Lalu dia pun menyuruh suami dalam keadaan mendesak, doalah kepada Tuhan, kamu seorang Nabi, doa kamu makbul, doakanlah supaya penyakit kamu sembuh. Lalu ditanya pada isterinya, berapa lama kita hidup senang? Isteri dia kata, berapa lama aku sakit? 7 tahun. Hidup senang kita begitu lama, sakit aku ni sekejap je 7 tahun. Aku malu nak minta anak Tuhan. Maka isterinya pun dah menunjukkan sikap yang dah mula nak menunjukkan sikap yang derhaka kepada suami, nak menjadikan sebab. Kemudian Abi Ayub kata, kalau kamu menderhaka pada aku, maka kamu akan aku pukul 7 kali. Akan aku pukul, dera kamu 7 kali. Maka ditakdirkan Nabi Ayub pun sembuh. Dia sembuh, maka isterinya pun balik. Maka Nabi Ayub pun nak memenuhi janji dia, nak pukul isteri dengan 7 kali pukul. Macam mana tu? Dia pun tak sampai hati juga nak pukul isteri dia, sayang. Maka dia pun berdoa kepada Allah SWT macam mana nak menyelesaikan masalah dia. Masalah yang dia berjanji nak pukul isteri dia 7 kali pukulan sebagai satu hukuman kerana isteri dia tu sudah menunjukkan sifat-sifat ciri-ciri nusyus. Maka turunlah wahyu, Allah kata, ambillah 7 helai lalang, daun lalang, maka kamu pukullah isteri kamu dengan 7 helai lalang tersebut. Maka dia ambillah 7 helai lalang, diikat dan dipukullah isterinya sebagai melaksanakan niat dia tadi, puk dengan sekali pukul. Maka tak ada cedera apa pun daun lalang. Itu sebagai simbolik. Begitulah cara pukulnya. Bukan pukul yang dirasuk oleh syaitan, iblis. Tindakan memukul dilakukan jika dijangkakan ia tidak insaf. Itu tahap yang kedua, marhalah kedua. Tidur berasingan tak juga insaf, pukul tak juga insaf, maka naik ke marhalah yang ketiga. Tetapi jika sememangnya pukulan tersebut dengan pukulan kasih sayang tidak juga menyelesaikan masalah, malah menambahkan masalah lagi. Walaupun pukul dengan pukul kasih sayang, tapi isteri itu dia tepis. Isteri dia ada black belt pula, dia tepis, dia pula bagi kat suami. Suami pula kena. Ini sudah lebih, kata suami. Contohlah. Maka kata dalil ni pula An-Nisa ayat 33 tadi, wallati takhafun nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fi madaji'i wadribuhunna. Itu peringkat pertama dan peringkat kedua. fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Di ujungnya dia kata, kemudian jika mereka taat kepada kamu, maka janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya itu cerita kalau lepas itu dia taat. Tapi andai kata tidak menyelesaikan, jika perselisihan suami isteri itu tidak diselesaikan, maka tindakan akhirnya barulah kita memanggil hakim, atau dari sudut lain disebut hakam. Siapa hakam ni? Ini perlu ingat. Kerana tak pernah terjadi, kita tak terlibat lah. Ini perlu ambil tahu. Maka hendaklah dipanggil hakim untuk menyelesaikan masalah ini. Dipanggil hakim dan dipanggil 2 orang saksi. Siapa 2 orang saksi ni? 2 orang saksi yang jadi saksi masa nikah. Itu yang lebih afdal. Kalau tak jumpa saksi itu, kalau dia dah pindah tempat lain, boleh cari saksi lain. Tapi yang sebaik-baiknya apabila berlaku pergolakan dalam rumah tangga, penyelesaiannya nak jumpa hakim untuk nak memutuskan, maka hakim perlu kepada acara itu, perlu pada 2 saksi, saksi yang masa. Jadi saksi nikah telah kena panggil. Dengan sebab itulah saksi nikah ni tidak disyaratkan siapa-siapa pun boleh. Tapi dari segi itu, maka eloklah saksi nikah ni ambil daripada orang lain, orang yang tidak ada sangkut paut dengan kedua-dua pengantin. Sebab apa? Sebab jika berlaku masalah macam ni,
saksi dia tidak memihak mana-mana, dia akan berlaku adil. Tapi kalau saksi itu diambil daripada orang yang ada hubungan keluarga dengan pengantin, katakan saksi satu tu pak saudara pengantin perempuan, saksi kedua tu abang dia pula. Apabila berlaku masalah macam ni, saksi tentulah dia sebelah pada apanya perempuan. Sebab yang seorang tu ni anak saudara dia, yang seorang lagi ini adik dia, tentulah dia menangkan adik dia, tentulah dia menangkan anak saudara dia dalam keadaan itu. Maka dengan sebab itu elok dia ambil orang lain, orang luar yang tidak ada sangkut paut. Kalau nak ambil yang ada sangkut paut pun biar sama-sama. Pengantin perempuan ambil yang ada hubung kait dengan dia, pengantin lelaki pula yang ada hubung kait dengan dia, baru adil. Maka barulah dia ambil orang tengah, dia ambil hakim, dan disunatkan pula seorang daripadanya daripada ini kalau daripada keluarga, seorang daripadanya daripada keluarga suami dan seorang daripadanya daripada keluarga isteri, supaya berlaku adil. Kedua-dua pengantara orang tengah itu hendaklah bertindak sebagai wakil. Itu jalan penyelesaian. Kalau tidak ada juga lagi setelah peringkat ketiga, marhalah ketiga, tak juga boleh selesai, maka disitulah baru keputusannya atas hakim keputusannya, sebagaimana ayat seterusnya surah An-Nisa 34, wa in khiftum shiqaqa bainahuma fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaha yuwaffillahu bainahuma. Maknanya, dan jika kamu bimbangkan perpecahan antara keduanya, suami isteri tadi, lantiklah orang tengah untuk mendamaikan mereka, seorang daripada keluarga lelaki dan seorang daripada keluarga perempuan. Jika kedua-dua orang tengah itu dengan ikhlas bertujuan hendak mendamaikan, nescaya Allah akan menjadikan kedua suami itu berpakat baik. Sesungguhnya Allah itu sentiasa mengetahui. Dan ada anjuran mengatakan supaya saksi itu diambil daripada orang yang kedua pihak itu segan. Segan sikit. Kalau suami itu ambil keluarga daripada dia yang dia rasa segan, dan isteri pun begitu, ambil daripada keluarga dia yang keluarga dia rasa segan, ataupun mana-mana orang lain yang dia ada rasa segan, imam masjid ke, ataupun kaki tangan masjid ke, yang warak, yang menyebabkan orang segan dengan dia. Jadi kedua suami isteri tadi yang bermasalah tadi, apabila dinasihatkan oleh saksi dan hakim ni, maka nasihat mereka itu dipakai. Mereka rasa segan dan boleh didamaikan. Kalau tak boleh juga, barulah hakim. Baik, sebagai penutup, nusyus ni berkait dengan perempuan. Tapi rupa-rupanya nusyus ni ada juga pada suami. Apa nusyus pada suami? Itu insya-Allah kita akan bincangkan pada pertemuan kita akan datang. Rupanya suami pun ada nusyus, bukan perempuan je nusyus. Jadi mudah-mudahan Allah izinkan pertemuan kita akan datang untuk kita bincangkan pula macam mana nusyus suami pula, derhaka suami. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwarta binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.